Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Rasdi, nombor metrik 18110627. Pada perbentangan pada kali ini, saya akan membentangkan tajuk Qiyamul Lail. Okey. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ialah bangun pada waktu malam, yakni menghidupkan malam dengan beribadat kepada Allah seperti bersolat, membaca Al-Quran dan berzikir semata-mata mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya, dan bangunlah pada sebahagian diri waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Seterusnya, kita masuk pula kepada cara untuk berqiyamul lail. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, pada mulanya tidur, kemudian solat, kemudian tidur dan kemudiannya solat. Dan yang kedua, bersolat setelah tidur terlebih dahulu. Dan yang ketiga, dilakukan selepas solat isyak. Ini ialah dakwaan oleh para ulama tabi'in berkaitan cara qiyamul lail. Boleh jadi mereka melandaskan pandangan itu kepada perbuatan Nabi SAW yang tidur dan solat, kemudian tidur dan bangun bersolat. Seterusnya, mengapakah qiyamul lail menjadi sebab untuk mencapai makam yang tertinggi? Dalam hal ini, ada 2 pendapat dalam kalangan ulama. Yang pertama, Allah menjadikan apa sahaja yang Dia mahu sebagai sebab untuk mendapatkan kurniaannya, sama ada diketahui hikmah di sebaliknya ataupun tidak. Dalam qiyamul lail mempunyai unsur bersunyi-sunyian dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa pembabitan manusia lain. Justru Nabi dianugerahkan dapat bersunyi-sunyian dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka itulah makam yang paling terpuji. Seterusnya, kita masuk pula kepada hikmah qiyamul lail. Yang pertama, meningkatkan keimanan individu, meninggikan darjat di sisi Allah, dapat beribadah dengan lebih khusyuk, mendidik jiwa bersyukur dengan nikmat kesihatan dan nikmat waktu malam yang tenang, melatih diri menjadi insan yang bertakwa, melatih diri memperbanyakkan amalan sunat, dan mendidik jiwa melawan nafsu dan syaitan. Seterusnya, kita masuk pula kepada kesimpulan. Marilah kita bersama-sama berusaha mempertingkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan dan amalan kita agar kita sentiasa di bawah perlindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya menghayati dan merealisasikan wawasan khairu ummah dan menjadi khalifah yang menepati segala amanah yang dipikul. Masa depan agama, bangsa dan negara di tangan kita, dan generasi yang akan datang merupakan amanah kepada kita. Semoga kita dapat menjadikan amalan ini sebagai satu kelaziman dalam hidup sehingga kita mampu melakukannya. Itu sahaja pada perbentangan kali ini, dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.